Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Harumkan Nama Malaysia. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Harumkan Nama Malaysia ini terdapat pada muka surat 96 dalam buku teks bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.4.2 membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat membaca dan menjelaskan 4 maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul mengenai harumkan nama Malaysia. Kedua, membaca, menjelaskan dan menakul sebuah teks petikan mengenai harumkan nama Malaysia untuk memindahkan 4 maklumat tersurat dan tersirat kepada bentuk rumusan. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca dan menjelaskan 4 maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul mengenai harumkan nama Malaysia. Kedua, murid berjaya membaca, menjelaskan dan menakul sebuah teks petikan mengenai harumkan nama Malaysia untuk memindahkan 4 maklumat tersurat dan tersirat kepada bentuk rumusan. Murid-murid, apakah yang boleh kalian lakukan bagi mengharumkan nama negara Malaysia di persada antarabangsa? Ya, tentu banyak sekali murid-murid dapat mengharumkan nama negara Malaysia ini di peringkat antarabangsa. Jadi kita lihat gambar yang di situ Cikgu Afan sudah nyatakan menunjukkan pemain skuasi negara iaitu Datuk Nicole Ann David yang dikenali juga sebagai Ratu Squash Negara. Dan kita lihat lagi sebelahnya iaitu Datuk Lee Chong Wei yang merupakan pemain badminton yang telah berjaya di peringkat akhir sewaktu dalam kejohanan di peringkat antarabangsa ataupun peringkat dunia. Dan di sinilah dapat kita simpulkan bahawa seseorang itu dapatlah mengharumkan nama negaranya dalam bidang sukan. Dan seterusnya di bawah itu menunjukkan Datuk Siti Nurhaliza yang merupakan penyanyi tersohor di negara Malaysia. Beliau ini juga telah mengharumkan nama Malaysia kerana telah membuat persembahan nyanyian di peringkat antarabangsa juga. Dan pastinya seorang itu dapatlah mengharumkan nama negara dengan menunjukkan bakat yang dimiliki iaitu menyanyilah seperti Datuk Siti Nurhaliza. Dan yang terakhir di situ gambar sekumpulan pelajar dan juga murid dari Malaysia yang telah berjaya memenangi dalam pertandingan matematik ataupun olimpiad di negara China. Pastinya sekumpulan rakyat Malaysia ini telah berjaya mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Pastinya negara kita ini akan dipandang tinggi kerana adanya rakyat Malaysia yang begitu hebat dari aspek sukan, hiburan maupun dalam pendidikan. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks petikan harumkan nama Malaysia dengan sebutan dan intonasi yang betul. Sekarang mari ikut cikgu ya. London, 17 Mei. Norman bin Musa, seorang rakyat Malaysia yang telah mengusahakan restoran makanan Malaysia di London. Beliau juga pengeluar rempah ratus yang terkenal pada peringkat antarabangsa. Norman juga tukang masak utama yang mengajarkan masakan Malaysia
dengan menggunakan rempah ratus dari Malaysia. Beliau juga menggunakan rempah ratus ini di restoran dan di kelas masakannya di London. Semangat jati dirinya terserlah dalam masakan Malaysia. Norman juga sentiasa mempromosikan masakan Malaysia. Antara masakan Malaysia yang dijual di restorannya termasuklah sate, roti canai dan masak lemak cili padi. Beliau tidak pernah menjual masakan barat kerana jati diri Malaysianya yang tetap menebal. Selain itu, Norman juga turut menyertai banyak pertandingan masakan pada peringkat antarabangsa. Beliau juga telah memenangi pelbagai anugerah sepanjang usahanya mengharumkan nama negara di persada dunia. Antara kejayaannya termasuklah Chef Muda Asia dan Timur Tahunan Terbaik pada Anugerah Kari Asia 2012. Beliau turut disenarai pendek dalam kategori Chef Tahunan Terbaik pada Anugerah Festival Makanan dan Minuman Manchester 2009. Pada tahun 2010 pula, beliau dipilih selaku chef rasmi bagi pasukan Formula One Lotus. Walaupun Norman telah lama menetap di London, namun semangat patriotik tetap utuh dalam jiwanya. Beliau bangga menjadi warga negara Malaysia. Sebagai bukti, cintanya kepada tanah air jelas terpancar apabila jalur gemilang dikibar setiap kali demonstrasi masakan diadakan di luar negara. Nama Malaysia sentiasa dekat di hati beliau biarpun berada di perantauan. Oleh sebab itu, beliau dikenali sebagai Malaysian Chef Norman Musa. Di samping itu, beliau tetap berbahasa Melayu apabila dikunjungi oleh pelanggannya dari Malaysia. Seterusnya, mari kita menjelaskan idea tersurat dan tersirat dalam setiap perenggan berdasarkan teks petikan berita ini. Jadi di sini murid-murid, kita perlu memahami maklumat yang terdapat dalam perenggan teks petikan berita ini. Kita lihat perenggan yang pertama di situ merujuk kepada penerangan tentang latar belakang Norman bin Musa yang merupakan seorang rakyat Malaysia yang telah berjaya mengusahakan restorannya di London. Dan kita lihat perenggan yang kedua. Dalam perenggan yang kedua ini terdapat maklumat tersurat dan tersirat. Jangan risau, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid untuk menjelaskan perenggan tersebut ya. Kita lihat dalam kotak yang berwarna ungu itu, beliau menggunakan rempah ratus dalam masakan kerana mencintai negara Malaysia. Dalam ayat ini adanya maklumat tersurat, iaitu beliau menggunakan rempah ratus dalam masakan. Itulah maklumat tersurat. Dan di situ juga ada maklumat tersirat yang dihubungkan dengan menggunakan kata hubung keterangan, iaitu kerana. Yang cikgu warnakan dengan merah itulah kerana itu merujuk kepada kata hubung keterangan, iaitu untuk menerangkan atau menjelaskan maklumat tersurat tersebut. Dan kita lihat perenggan yang ketiga, beliau mempromosikan masakan Malaysia kerana memiliki jati diri rakyat Malaysia. Dalam ayat ini terdapatnya maklumat tersurat, iaitu beliau mempromosikan masakan Malaysia. Maklumat tersurat ini diterangkan dengan menggunakan kata hubung keterangan, iaitu kerana. Kerana apa ya beliau mempromosikan masakan ini? Jadinya ataupun alasannya memiliki jati diri rakyat Malaysia. Itulah yang merujuk kepada maklumat tersirat untuk menerangkan maklumat tersurat tersebut. Seterusnya, mari kita menjelaskan perenggan yang keempat pula. Kita terus kepada kotak yang berwarna ungu itu.
Dalam kotak yang berwarna ungu itu terdapatnya maklumat tersurat dan tersirat. Maklumat tersurat dan tersirat ini hasil daripada ringkasan ataupun rumusan daripada teks perenggan yang tersebut yang terlalu panjang. Kita dapat singkatkan dengan mengeluarkan maklumat tersurat dan tersirat. Oleh itu, kita perhatikan sama-sama. Beliau memenangi pelbagai anugerah bagi membuktikan kehebatannya dalam bidang masakan. Dalam ayat ini terdapatnya maklumat tersurat iaitu beliau memenangi pelbagai anugerah. Itu ialah maklumat tersurat. Jadi di sini ia diterangkan dengan menggunakan kata hubung keterangan iaitu bagi untuk mendapatkan apa? Mendapatkan maklumat tersirat. Maklumat tersiratnya apa? Jadi di situ membuktikan kehebatannya dalam bidang masakan. Maksudnya perlu ada penjelasan. Dan kita lihat perenggan yang terakhir. Beliau mengibarkan jalur gemilang sewaktu mendemonstrasi masakan di luar negara kerana bangga cintakan negara Malaysia. Dan dalam ayat ini terdapatnya penggunaan maklumat tersurat iaitu beliau mengibarkan jalur gemilang sewaktu mendemonstrasi masakan di luar negara. Panjang sikitlah. Ini merupakan maklumat tersurat. Maklumat tersurat ini dihubungkan ataupun dijelaskan ataupun diterangkan lagi dengan menggunakan kata hubung keterangan iaitu kerana. Dan kita lihat apakah maklumat tersiratnya di situ iaitu bangga cintakan negara Malaysia. Itu ialah maklumat tersirat. Dan diharapkanlah murid-murid dapatlah memahami maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan teks petikan berita ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya murid perlu tuliskan sebuah rumusan berdasarkan teks petikan berita harumkan nama Malaysia. Rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk menulis rumusan. Tuliskannya dalam buku penulisan. Oleh itu, tugasan ini murid perlu lakukan ya. Jangan risau, senang sahaja. Murid perlulah merujuk semula slide aktiviti 2 tadi yang kita sudah bincangkan sebentar tadi yang terdapat dalam kotak yang berwarna ungu itulah. Kita akan pindahkan maklumat-maklumat yang keempat-empat tadi itu dalam bentuk perenggan di sini. Jadi di sini kita lihat Cikgu Afan sudah pun membentuk satu bentuk ataupun format lah untuk menulis rumusan. Dan kita lihat di situ pendahuluannya ataupun P1 sebagai perenggan yang pertama. Jadi di sini Cikgu Afan sudah nyatakan teks petikan ini mengenai Encik Norman bin Musa yang merupakan seorang tukang masak dari Malaysia yang terkenal di peringkat antara bangsa. Murid saring lah. Dan seterusnya kita gerak kepada perenggan yang kedua, P2, iaitu melibatkan idea tersurat dan tersirat tadilah kan. Seperti yang kita bincangkan tadi. Dan kita lihat contoh di situ, antaranya beliau, itu maklumat tersebut rujuklah dalam maklumat tersurat dan tersirat yang tadilah. Kemudian selain itu, samalah juga rujuklah semula maklumat tersurat dan tersirat yang kedua. Tadi yang pertama kan. Kemudian di situ, di samping itu, tu, murid lengkapkanlah ayat ini dengan merujuk maklumat tersurat dan tersirat yang keberapa? Yang ketiga. Pandai. Dan akhir sekali, murid lengkapkanlah ayat ini dengan merujuk apa? Maklumat tersurat dan tersirat yang keberapa? Yang keempat. Dapat di mana? Dapatlah murid-murid merujuknya dalam slide aktiviti 2 tadi dalam kotak yang berwarna ungu itu. Jadi murid pindahkanlah saja dalam bentuk perenggan. Sangatlah mudah. Dan seterusnya di sini Cikgu Afan sudah pun membantu perenggan yang ketiga sebagai penutup. Kesimpulannya, kita perlu mencontohi beliau yang berjaya mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa kerana memiliki semangat jati diri yang menebal.
Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.